warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini grup kami akan membentangkan berdasarkan tajuk pelepasan kontrak. Iaitu ahli grup ini adalah Nurhainis Hazman, Siti Syazwani, Siti Nur Azmina, Wan Fatin Nadia dan Najiha Suhaimi. Next. Apa itu pelepasan kontrak? Pelepasan kontrak bermaksud penamatan obligasi kontraktual. Suatu kontrak itu adalah dianggap dilepaskan apabila pihak-pihak dalam kontrak tidak lagi dikehendaki untuk melaksanakan kewajipan-kewajipan dalam kontrak tersebut. Ini bermakna pihak-pihak dalam satu kontrak adalah terikat untuk melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab mereka menurut terma-terma kontrak yang telah dipersetujui selagi kontrak itu berterusan dan tidak dilepaskan. Contoh dua pihak iaitu A dan B yang membuat kontrak untuk membina hospital. A ini adalah pihak berkuasa bandar dan B ini ada syarikat pembinaan. Oleh itu kerana beberapa sebab seperti pecah kontrak dan sebagainya, maka kontrak tersebut boleh dilepaskan menurut undang-undang. Kemudian kedua-dua pihak ini bebas dari kewajipan yang dinyatakan di dalam kontrak dan hak dan kewajipan antara pihak-pihak juga berakhir. Next. Bagaimana kontrak dilepaskan? Jadi kami akan membentangkan melalui 4 section iaitu 4 segi lah maksudnya. Yang pertama adalah section pertama, pelepasan secara pelaksanaan kontrak. Yang kedua, pelepasan melalui perjanjian. Yang ketiga, pelepasan disebabkan oleh pecah atau kemungkiran kontrak. Dan yang keempat, pelepasan melalui doktrin kekecewaan. Okey, section pertama iaitu pelepasan secara pelaksanaan kontrak. Okay. Pelaksanaan bermaksud penyempurnaan penuh atau penyempurnaan lengkap kewajipan seseorang itu di bawah kontrak. Sesuatu kontrak akan tamat dengan sendirinya apabila segala tanggungjawab yang terkandung di dalam kontrak itu dilaksanakan dengan sempurna. Iaitu section 38 memperuntukkan 8-1 pihak-pihak yang berkontrak mesti melaksanakan atau menawarkan untuk melaksanakan janji-janji mereka. Kecuali jika pelaksanaan tersebut telah dilepaskan oleh peruntukan akta ini atau mana-mana undang-undang bertulis yang lain. Pelaksanaan sesuatu kontrak mesti menepati sepenuhnya kandungan kontrak yang telah dipersetujui bersama. Bagi kontrak yang memerlukan pelaksanaan dalam tempoh tertentu, ia perlu dibuat bertepatan dengan tempoh yang ditetapkan. Bagi kontrak yang memerlukan pelaksanaan secara berkala seperti sewa dan pajakan, pelaksanaannya juga mesti menepati jadual yang ditetapkan. Contohnya, Wani dan Hainis telah membuat satu kontrak jual beli. Iaitu dalam memasuki kontrak ini, tanggungjawab Wani adalah untuk membayar harga rumah sebanyak 200,000 dan tanggungjawab Hainis adalah menyerahkan hak milik rumah tersebut kepada Wani. Selepas kedua-dua pihak selesai melaksanakan tanggungjawab itu sepenuhnya, maka kontrak itu tamat dan mereka tidak mempunyai apa-apa hubungan kontrak lagi. Faham? Seterusnya, sekiranya satu pihak sahaja yang telah melaksanakan kewajipan dalam sesuatu kontrak, hanya ia sahaja yang dikatakan dilepaskan dari kontrak itu sedangkan pihak yang satu lagi masih terikat. Okey? Jika satu pelaksanaan yang tidak mencapai tahap pelaksanaan sebenar atau sempurna oleh satu pihak dalam kontrak, tidak akan berjaya mendapat apa-apa bayaran sehingga pelaksanaan tersebut sempurna dibuat. Ini dapat dilihat dalam kes Boston lawan Mahadeva, di mana plaintiff ini iaitu Bolton ini telah bersetuju untuk memasang alat pemanas di rumah Mahadeva. Setelah siap dipasang, Mahadeva ini mendapati alat tersebut tidak boleh digunakan dan enggan membuat pembayaran. Mahkamah memutuskan plaintiff tidak berhak mendapat apa-apa bahagian daripada pembayaran dipersetujui oleh mereka. Seterusnya, di dalam kes seterusnya, iaitu kes Carter versus Powell, di mana defendant telah berjanji untuk membayar Carter 30 jenis jika dia sanggup berkhidmat dengan berlayar dari Jamaika ke Liverpool. Sebelum berakhir pelayaran tu, Carter ni telah meninggal dunia.
dan isterinya telah menuntut bayaran yang dijanjikan. Jadi hakim telah menolak tuntutan isteri dengan alasan bahawa pelaksanaan penuh kontrak tersebut adalah merupakan satu syarat terdahulu yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan bayaran. Sebab Powell ni dia di pertengahan pelayaran tu dia tak habis lagi. Jadi dia tak jadi isteri kepada Carter ni tak boleh menuntut apa-apa bayaran lah. Seterusnya, masa pelaksanaan. Okay. Masa pelaksanaan ini bukanlah bermaksud, maksudnya disebut di dalam Seksyen 51 iaitu pelaksanaan sesuatu janji boleh dibuat dengan apa-apa cara atau pada bila-bila masa yang ditetapkan atau dipersetujui oleh penerima janji. Ini menunjukkan bahawa pihak-pihak berkontrak itu bebas untuk menetapkan masa untuk melaksanakan obligasi atau tanggungjawab mereka. Walau bagaimanapun, jika sesuatu perjanjian itu tidak disebut dia punya masa dia tidak ditetapkan, jadi pihak itu mestilah melaksanakan obligasi tanggungjawab mereka dalam waktu yang munasabah menurut Seksyen 47. Jadi persoalan timbul macam mana satu kemunasabahan masa itu ditetapkan. Jadi ia bergantung kepada fakta secara keseluruhan. Jadi berdasarkan Seksyen 49, jika suatu janji itu hendak dilaksanakan pada suatu hari tertentu, maka pihak tersebut boleh melaksanakan pada bila-bila masa dalam urusan biasa pada hari dan tempat janji itu patut dilaksanakan. Seterusnya, bila masa penting dalam kontrak. Jadi masa ini memanglah bebas, kebebasannya pihak-pihak itu bebas untuk menetapkan masa, tetapi bila masa asas kepada masa itu menjadi penting dalam kontrak itu, iaitu dalam Seksyen 46(1), jika pihak yang berkontrak itu bersetuju bahawa masa adalah perkara penting dalam kontrak, sekiranya salah satu pihak berjanji akan laksana obligasi pada atau sebelum masa, tetapi kemudian dia gagal melaksanakan, maka kontrak tersebut menjadi batal atas pilihan pihak yang satu lagi. Jadi contohnya, A ni dah berjanji untuk menghantar barang kepada B pada hari Rabu. Jadi kalau dia tak melaksanakan pada hari Rabu tu juga, jadi si B ni boleh membatalkan kontrak tersebut. Okay? Sekiranya dalam konteks ni masa tu dia menjadi asas. Seterusnya, Seksyen 56(2), jika pihak yang berkontrak bersetuju masa bukanlah satu syarat penting, maka kontrak tersebut tidaklah menjadi boleh batal atas kemungkaran ataupun kelewatan oleh pihak yang gagal melaksanakan obligasinya. Maka atas kemungkaran tersebut, pihak satu lagi berhak menuntut ganti rugi atau pampasan saja. Sama seperti contoh tadi, cumanya contoh A dan B bersetuju supaya A ni menghantar barang pada bila-bila masa. Jadi dia tak sebut di dalam kontrak itu. Tapi A ni dah 3 bulan, 4 bulan dia still tak hantar. Jadi B ni boleh menuntut ganti rugi lah sebab kelewatan ataupun kemungkaran di dalam kontrak itu. Jadi di sini masa tu tidak ditetapkan menjadi pokok kepada kontrak tersebut. Ini boleh dilihat dalam kes Ganam D.O. Rajamani lawan Samu S.O. Sina, iaitu Mahkamah Persekutuan menggariskan beberapa prinsip dalam menentukan sama ada masa merupakan perkara penting dalam kontrak. Iaitu yang pertama, di mana kontrak itu secara nyata menyatakan bahawa masa hendaklah menjadi perkara pokok dalam kontrak. Iaitu hendaklah melaksanakan pada hari, pada tahun, pada tarikh sekian-sekian. Maksudnya dah nyata dalam kontrak itu. Yang kedua, di mana masa pada asalnya bukan perkara pokok kepada kontrak tetapi dijadikan sedemikian melalui notis oleh pihak setelah pihak melakukan kelewatan atau kemungkiran yang tidak munasabah. Jadi contohnya, ini sepatutnya melaksanakan tanggungjawab dia pada bila-bila masa, tetapi si B ni dia menghantar notis awak kena laksanakan sebelum tarikh sekian-sekian. Jadi melalui notis tu masa tu dah menjadi pokok
ataupun penting dalam satu kontrak itu. Yang ketiga, di mana daripada jenis dan ciri harta itu masa boleh dianggap sebagai pokok kepada kontrak. Jadi contohnya harta ataupun jenis macam buah-buahan yang akan rosak. Jadi di dalam kontrak seperti itu masa tu menjadi satu perkara yang penting. Mungkin dalam kes ganam ni, uh, ganam ni merupakan penjual dan Samu ni merupakan pembeli. Ganam ni mempunyai sebidang tanah dan Samu ni nak membelilah. Jadi Ganam akan memberikan tanah selepas habis Samu membayar harga tanah tersebut. Jadi sebelum Samu ni habis, Ganam ni telah membenarkan satu pihak ketiga untuk menduduki tanah tersebut. Jadi Samu ni memintalah ganti rugi atas sebab Ganam ni tidak menepati kontrak itu. Jadi mahkamah memutuskan disebabkan tiada peruntukan secara nyata berkenaan masa menjadi syarat penting, penjual tidak boleh membatalkan kontrak tersebut dan Samu ni tak boleh meminta ganti rugi. Seterusnya, lanjutan masa pelaksanaan. Jadi apa yang dikatakan lanjutan masa pelaksanaan ini adalah penambahan atau lanjutan masa dalam pelaksanaan satu kontrak adalah dibenarkan dengan persetujuan kedua-dua belah pihak. Contohnya dalam kontrak itu dia menyatakan bahawa satu pelaksanaan itu hendaklah dilaksanakan dalam masa 4 hari. Jadi satu pihak tu dia telah memohon untuk laksana kewajipan dia tu dalam tempoh 10 hari. Jadi dia melanjutkan masa pelaksanaan dia. Jadi Seksyen 56/3 ni dia membenarkanlah dalam pihak-pihak untuk melanjutkan masa dengan syarat persetujuan kedua-dua belah pihak yang berkontrak itu. Dalam kes Wonkup Singh lawan Jeram Rubber X Tate Ltd, Raja Azlan Shah H menyatakan sebaik saja masa pelaksanaan dibenarkan berlalu dan pihak-pihak berkenaan terus berunding, masa tidaklah menjadi keteras kontrak tersebut. Iaitu macam contoh tadi dia cakap 4 hari. Jadi 4 hari tu dah tak menjadi teras kepada kontrak itu. Walau bagaimanapun, sekiranya pihak-pihak ingin menjadikan masa perkara teras selepas lanjutan masa diterima, pihak itu hendaklah menyatakan niatnya dengan memberi notis kepada pihak satu lagi. Jadi kalau dia nak melanjutkan, dia kena bagi notis lah dekat pihak satu lagi. Okay. Kegagalan memberi notis menyebabkan kontrak itu tidak boleh dibatalkan dan membolehkan pihak yang satu lagi menuntut ganti rugi atas kemungkaran kontrak mengenai penerimaan lanjutan masa tadi. Seterusnya, Nat, tak clear. Dalam tindakan pelanggaran kontrak, pembelaan yang baik ini adalah untuk bahawa dia telah menawarkan pelaksanaan tanggungjawabnya di bawah kontrak itu dan dianggapkan di dalam keadaan seperti ini, defendant ini dilepaskan daripada semua yang di bawah kontrak. Namun tawaran pelaksanaan yang dibuat itu adalah takluk kepada Seksyen 39, iaitu ianya tidak bersyarat. Yang kedua adalah ianya dibuat pada masa dan tempat yang sesuai. Ketiganya adalah dibuat dalam keadaan penerima janji diberi peluang yang munasabah untuk menentukan apa yang ditawarkan itu adalah terikat untuk melakukannya. Jadi, jika tawaran pelaksanaan melibatkan penghantaran barang, penerima janji diberi peluang munasabah untuk memeriksa barang itu. Dapat kita lihat dalam kes MMLE Enco lawan Celamah yang
yang mana persoalannya adalah sama ada penyewa telah membuat tawaran pelaksanaan itu membayar sewa. Penyewa ni telah beberapa kali cuba untuk membayar sewa kepada pemilik tapi sering ditolak. Disebabkan pemilik bangunan telah menolak tawaran itu, maka dia tidak berhak untuk mendapat perintah mahkamah mengusir penyewa tersebut daripada bangunan. Okay, manakala dalam kes Puah Bani, yang mana satu tawaran membayar bagi harga barang walaupun dia dibuat dengan bantahan, ia adalah satu tawaran pelaksanaan yang sempurna dan seterusnya adalah pelaksanaan oleh pihak ketiga. Menurut Seksyen 41 yang mana menyatakan jika kedua pihak berkontrak ini mempersetujui bahawa pelaksanaan janji itu dibuat oleh mereka, maka tiada orang lain ataupun ejen yang boleh mewakilkan mereka dalam melaksanakan kewajipan tersebut. Okay, dapat kita lihat dalam kes lecture ini yang mana mahkamah memakai peruntukan lecture ini dan memutuskan bahawa kontrak yang dibuat oleh A untuk mendapatkan bayaran RM6,000 apabila A sendiri yang perlu mengosongkan rumah tersebut pada tarikh yang ditetapkan adalah satu pelaksanaan persendirian. Manakala dalam Seksyen 42 pula mengatakan bahawa jika penerima janji itu telah menerima pelaksanaan janji daripada pihak ketiga, penerima janji ini tidak boleh kemudiannya menguatkan janji tersebut kepada pembuat janji. Seterusnya, seksyen kedua adalah pelepasan melalui perjanjian. Okay. Suatu kontrak ini boleh dilepaskan melalui perjanjian yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak dalam suatu kontrak itu. Persetujuan kedua-dua belah pihak ini boleh dibuat dengan apa cara sekalipun selagi mana mereka tahu bahawa persetujuan itu telah dicapai untuk melepaskan tanggungjawab dan hak masing-masing. Okey, secara umumnya penamatan kontrak ini boleh berlaku di bawah Seksyen 63 dan Seksyen 64. Bentuk penamatan kontrak di bawah Seksyen 63 boleh berlaku sama ada melalui penamatan mutlak, pembaharuan ataupun pindaan. Okay. Seksyen 63 ini membutuhkan bahawa jika mana-mana pihak berkontrak itu bersetuju untuk menggantikan suatu kontrak dengan kontrak yang baru ataupun nak batalkan ataupun nak pindah, maka kontrak asal tu tak perlu dilaksanakan sebab seksyen ini menjelaskan bahawa penamatan mutlak adalah apabila pihak yang berkontrak untuk menggantikan satu kontrak yang baru dengan kontrak yang sedia ada. Maksudnya kalau kita dah ada kontrak itu, pasti kita nak menggantikan dengan kontrak yang baru, so kontrak yang asal itu akan terbatal. Contohnya, contohnya kat sini A ni berhutang kepada B sebanyak RM1,000 dan C pula hutang dengan A sebanyak RM1,000 juga. Jadi mereka telah bersetuju bahawa B ini akan menerima hutang dia daripada C daripada A. Oleh itu perjanjian hutang lama A dengan B ini tamat dan suatu perjanjian hutang baru antara B dengan C ini wujud. Ini merupakan pelepasan kontrak melalui perjanjian dalam bentuk penggantian kontrak asal kepada kontrak baru. Selain itu, penamatan juga boleh berlaku dengan pembaharuan dan pindaan. Ini bermakna pihak-pihak yang berkontrak ini masih mahu meneruskan kontrak tersebut tapi mengubah terma-terma. Contohnya, Ina dan Ibrahim menandatangani kontrak penjualan tanah. Menurut kontrak asal, pembayaran akan dibuat dalam tempoh setahun dan penyerahan hak milik dibuat dalam masa setahun selepas kontrak. Beberapa lama selepas kontrak dibuat, mereka membuat persetujuan untuk meminta jadual pembayaran dan tarikh pindah.
Mereka kedua-duanya setuju untuk memanjangkan tempoh bayaran kepada 2 tahun dan penyerahan hak milik pengikut dalam masa 2 tahun dari tarikh kontrak asalnya. Persetujuan kedua ni dimasukkan dalam satu kontrak tambahan yang dibaca bersama-sama kontrak yang asal. Kontrak tambahan ini akan menamakan terma kontrak asal yang berkaitan dengan jadual pembayaran dan pindah. Seksyen 64 pula membolehkan satu perjanjian itu dilepaskan melalui perjanjian jika kedua pihak ini bersetuju untuk membebas atau mengurangkan pelaksanaan janji-janjinya seperti yang diberikan di dalam Seksyen 64 yang menyatakan tiap-tiap penerima janji boleh membebaskan atau mengurangkan sebahagian atau keseluruhan daripada pelaksanaan janji yang telah dibuat kepadanya, atau boleh mengadakan masa untuk pelaksanaan sertifikat itu, atau boleh menerima sebagai ganti sebagai pemenuhan janji yang dia boleh dibuat bulan. Okay, contoh dia, Wan berhutang dengan Ahmad sebanyak RM2,000. Wan membayar kepada Ahmad sebanyak RM2,000 dan Ahmad menerimanya sebagai penjelasan keseluruhan hutang di mana RM5,000 mesti dibayar. Maka keseluruhan hutang ini dilaksanakan. Maksudnya Wan kan hutang RM5,000 tapi dia bayar RM2,000 je. Tapi Ahmad dia terima dengan rela hati bahawa RM2,000 itu dah cukup untuk bayar keseluruhan hutang dia. Maka hutang Ahmad yang RM5,000 itu kira langsat lah. Okay. Seterusnya, Seksyen 3 mengenai pelepasan disebabkan oleh pecah kontrak ataupun kemungkiran kontrak. Next. Okey, sesuatu kontrak juga boleh tamat melalui pelanggaran atau kemungkinan kontrak, iaitu apabila pihak-pihak yang berkontrak ni gagal untuk melaksanakan tanggungjawab yang terkandung di dalam kontrak. So, pihak yang gagal ini dianggap telah memungkiri kontrak itu dan memberikan hak kepada pihak yang melaksanakan obligasinya menurut kontrak itu untuk membatalkan kontrak yang telah dimungkiri. Okey, di bawah prinsip kemungkinan kontrak ni ada dua keadaan yang membolehkan pihak yang teraniaya ni untuk batalkan kontrak yang telah dimasuki, iaitu adalah penolakan kontrak dan kemungkinan asasi kontrak. Next. Okey, yang pertama iaitu penolakan kontrak ni berlaku apabila salah satu pihak dalam kontrak tu memilih dan menyatakan kepada pihak lain sama ada dengan perkataan atau perbuatan bahawa beliau ni tak mahu meneruskan kontrak tersebut, maka beliau dikatakan telah menolak kontrak. So, pihak yang teraniaya ni diberikan hak di bawah Seksyen 40 Akta Kontrak ni yang menyebut apabila suatu pihak bagi suatu kontrak enggan melaksanakan atau telah tidak membolehkan dirinya dari melaksanakan janjinya pada keseluruhannya, maka penerima janji bolehlah menamatkan kontrak itu melainkan jika ia telah menunjukkan dengan kata-kata atau kelakuan persetujuan untuk meneruskan kontrak itu. So dekat seksyen ke atas ni menerangkan secara amnya bahawa dua keadaan yang memberi hak kepada pihak teraniaya untuk tamatkan kontrak itu apabila satu pihak enggan melaksanakan kontrak dan kedua apabila satu pihak tidak berupaya melaksanakannya. Pihak teraniaya ni boleh juga nak teruskan kontrak walaupun menyedari dua keadaan ni wujud, iaitu satu pihak tu enggan melaksanakan kontrak dan satu pihak tu tak upaya melaksanakan kontrak. So dia boleh juga nak teruskan juga kontrak tu walaupun tahu dua benda tu wujud. Okay, next. Contohnya dalam kes Cheng Chuan Development Sdn Bhd versus NG Ahok. Okay. Kat sini perayu ni dia seorang pemaju perumahan. Dia setuju nak jual rumah rumah kedai ni kepada responden dengan harga RM49,500. So responden ni dah bagilah wang tempahan kepada perayu. Tetapi perayu ni dia menaikkan harga rumah tersebut kepada RM85,000
Lepas tu dia pulangkan balik cek tu kepada pembeli tadi. So jadinya peguam responden dia telah terima cek tersebut dan dia pergi tunaikan cek tu. Okey, kat sini mahkamah putuskan satu penolakan kontrak telah berlaku apabila perayu memaklumkan kenaikan harga rumah tersebut kepada responden berserta dengan tindakannya memulangkan wang tempahan. Okey, kat sini kan tindakan peguam responden yang tunaikan cek tu jelas tunjukkan bahawa penerimaan dia kepada kemungkinan atau pecah kontrak oleh perayu dan keadaan ini menyebabkan kontrak tu tamat atas kemungkinan kontrak oleh perayu. Okay, next. Okay, yang kedua adalah keadaan di mana kemungkinan asasi kontrak. Okay, House of Lords dalam kes Suisi Atlantic Society di Maritime SA versus Rotterdam Sea Colin Central ni mentafsirkan kemungkinan asasi sebagai satu kemungkinan yang rapuh yang memberi hak kepada pihak yang tidak bersalah untuk menganggap dirinya telah dilepaskan dari liability. Okey, kat sini perkara yang menjadi asas pada kontrak telah dimungkiri. Ini jelas menyebabkan kemusnahan kontrak tersebut secara keseluruhannya. Okey, pihak yang telah dimungkiri dalam satu kontrak boleh membatalkan kontrak tersebut akibat berlakunya kemungkinan asasi kontrak berkenaan. Okey. Menurut peruntukan Seksyen 65, apabila pihak teraniaya memilih untuk menamatkan kontrak yang telah dimungkiri menurut Seksyen 40 dan batalkan kontrak berkenaan, maka menurut Seksyen 65, pihak yang telah membuat kemungkinan pula tidak perlu lagi melaksanakan sebarang janji yang telah dibuatnya dalam kontrak tersebut. Okay, kita boleh tengok dekat contoh kes next. Okay, dalam kes ni, Upali Malaysia Sdn Berhad versus Contract Manufacturing Service Sdn Berhad. Okay, kat sini ada perjanjian di antara plaintiff dan defendant yang bersetujui oleh plaintiff bahawa defendant ni akan simpan coklat-coklat milik plaintiff ni dalam kilang defendant mengikut suhu tak melebihi 20 Celsius. Okey, plaintiff kemudiannya mendakwa bahawa coklat-coklat tu tidak disimpan oleh defendant mengikut suhu yang dipersetujui dalam kontrak. So, kat sini mahkamah putuskan bahawa simpan barang ikut suhu tu adalah syarat penting dalam kontrak yang membentuk keseluruhan kontrak tersebut. Okey, kat sini kiranya oleh itu kemungkinan defendant dalam memenuhi satu syarat kontrak tersebut menyebabkan plaintiff berhak untuk menamatkan kontrak tersebut. Okey, kat sini dia kata simpan barang ikut suhu tu yang menjadi syarat penting bahawa dalam satu kontrak tu. Maksudnya kalau dilanggar yang tu, so keseluruhan kontrak tu dikira terbatal. Okay, next. Next. Seterusnya pelepasan melalui doktrin. Seksyen cara pelepasan yang keempat adalah pelepasan melalui doktrin kekecewaan. Next. Okay. Okay, doktrin kekecewaan ni, pelepasan melalui kekecewaan ni dia berlaku apabila kewajipan dan obligasi kedua-dua belah pihak yang terikat dalam satu kontrak itu akan dilepaskan sekiranya kontrak itu sendiri menjadi tidak sah atau tidak mungkin dapat diteruskan oleh mereka. Ni doktrin kekecewaan lah. Kekecewaan kontrak tu dia merupakan istilah yang digunakan dalam undang-undang kontrak untuk merujuk kepada perbuatan apabila berlakunya sesuatu keadaan ataupun kejadian yang menjadikan satu kontrak yang dibentuk dengan sempurna tetapi kemudiannya menjadi mustahil dan tidak dapat diteruskan lagi. Ni maksud kekecewaan kontrak. Okay, doktrin kekecewaan kontrak ni dekat dalam peruntukan undang-undang terdapat dekat dalam Seksyen 57 pasal Seksyen 2 yang memperuntukkan bahawa sesuatu kontrak untuk melakukan sesuatu perbuatan yang selepas kontrak itu dibuat menjadi mustahil atau oleh sebab sesuatu kejadian yang pembuat janji itu tidak dapat mencegah
menjadi tak sah, maka kontrak itu menjadi mustahil ataupun tak sah. Okay, section ni dia secara keseluruhannya kan, dia menyatakan bahawa terdapatnya kedua keadaan yang membolehkan doktrin kekecewaan itu digunakan untuk melepaskan suatu kontrak tu. First, apabila sesuatu kontrak tu dia menjadi mustahil. Tu first. Dan kedua, apabila sesuatu kontrak tu dia menjadi tidak sah. Mustahil ni macam tak dapat dilaksanakan lah kontrak tu kan, atas beberapa alasan. Dan tak sah ni macam kita tahulah tak sah. Okay, next. Okay, ni antara keadaan-keadaan yang membenarkan pemakaian doktrin kekecewaan menurut undang-undang kontrak. Macam tadi saya cakap, kan ada dua keadaan yang boleh menyebabkan satu kontrak itu menjadi kontrak kekecewaan. Ni antara keadaan-keadaannya lah. Okay, first, apabila perkara yang dikontrakkan tu musnah ataupun tidak boleh dimanfaatkan sebagaimana yang dihendaki oleh kontrak. Okay, contohnya, saya beri contoh. Contohnya macam Mimi, dia membuat kontrak membeli rumah dengan Maria. Sebelum pindah milik itu dibuat, rumah itu telah musnah dijilat api. Kontrak tu terbatal kerana rumah itu sudah tidak boleh digunakan lagi. Okay, kalau kita melihat kepada kes Taylor lawan dengan Chadwell, kat dalam kes ni, defendant dia dah bersetuju dengan plaintiff untuk menyewakan menyewakan dewan muzik dan perkarangannya dalam membuat persembahan. Walau bagaimanapun, sebelum tiba hari persembahan berlangsung, kebakaran berlaku dan memusnahkan dewan muzik tersebut. Plaintiff menuntut ganti rugi daripada defendant atas kemungkiran kontrak yang didakwa berlaku di pihak defendant. Walaupun pada hakikatnya defendant tidak melakukan sebarang kesalahan dan kemungkiran. Maka mahkamah memutuskan bahawa defendant adalah tidak bersalah disebabkan kontrak tersebut adalah tertakluk kepada syarat yang tersirat bahawa kedua-dua pihak haruslah dilepaskan apabila pelaksanaan kontrak itu menjadi mustahil untuk diteruskan. Okay. Macam tadi kan, contoh yang belum habis lagi. Atas balik. Okay, macam tadi yang contoh yang sebelum ni saya bagi tu kan, yang Mimi membuat kontrak untuk beli rumah Maria tu. Tapi sebelum dia berpindah ke rumah yang dia beli dengan Maria tu, rumah tu dah dimusnahkan oleh api. Jadi asas kepada kontrak tu adalah rumah tu. Jadi apabila asas rumah tu hilang ataupun musnah, kontrak tu pun mustahil lah untuk dilaksanakan. Jadi kontrak itu adalah satu kontrak kekecewaan. Dan untuk menjadi kontrak kekecewaan yang musnah ataupun hilang ni, asas kontrak tu mestilah hilang dan musnah. Tak boleh macam macam kebakaran tu kan, tak boleh macam dia macam tak bakar keseluruhannya ke ataupun sebaliknya ke macam mana lah kan. Dia mesti musnah secara keseluruhan, baru kontrak tu boleh masuk doktrin kekecewaan. Okay, seterusnya. Okey, yang kedua, apabila keadaan tu apabila berlakunya kematian ataupun ketidakupayaan. Okey, dalam keadaan macam ni kan, dia apabila dua pihak yang membuat kontrak tu, dia telah mengetahui obligasi masing-masing dalam melaksanakan kontrak itu. Apabila salah satu pihak mati ataupun tidak berupaya untuk meneruskan kontrak akibat kecacatan ataupun keuzuran, maka kontrak tersebut akan dianggap terkecewa. Terkecewa ni dia dimaksudkan sebagai tidak dapat diteruskan oleh pihak yang satu lagi atas dua sebab tadi. Contohnya macam kematian ataupun ketidakupayaan. Tu terkecewa dalam terms untuk keadaan kematian dan ketidakupayaan. Okey, contohnya kan ada dalam misalan E, Seksyen 57, Subseksyen 2, Akta Kontrak 1950 yang menyatakan, okey, A berkontrak untuk berlakon di sebuah panggung selama 6 bulan sebagai balasan kepada suatu bayaran yang dibuat terlebih dahulu oleh B. Buat beberapa kali, A terlampau uzur untuk berlakon. Kontrak untuk berlakon pada beberapa kali itu pun menjadi batal. Okey, kalau kita nak faham lagi, kita tekan tengok kepada kes lah. Next.
Okey, dekat dalam kes ni, kes Robinson versus dengan Davidson, isteri defendant dia merupakan seorang pemain piano yang terkemuka dan beliau telah membuat satu perjanjian untuk membuat persembahan dalam satu kontrak. Namun, beliau kemudiannya jatuh sakit dan gagal mengotakan janji kontrak tersebut. Plaintiff dia telah mendakwa defendant dan menuntut ganti rugi atas kemungkiran kontrak yang dibuat oleh defendant, iaitu yang dia tak dapat melakukan persembahan itulah. Jadi, penghakiman telah diberikan kepada defendant atas alasan bahawa kesihatan isterinya adalah satu syarat utama dalam perjanjian yang dibentuk. Kontrak tersebut telah dilepaskan walaupun ia tidak dimungkiri oleh beliau dengan tidak mengadakan persembahan konsert tersebut. Tetapi kegagalan itu adalah disebabkan oleh kesihatannya yang tidak berupaya untuk meneruskan persembahan yang dijanjikan. Okey, dekat sini, dekat dalam kes ni, asas kepada sesuatu kontrak tu adalah isteri defendant tu. Apabila isteri defendant tu meninggal ataupun uzur, macam dalam kes ni dia uzur, jadi kontrak tu boleh dilepaskan melalui doktrin kekecewaan sebab keuzuran defendant. Okey, macam tu lah. Keuzuran defendant tu dia menjadi punca kontrak ini dilepaskan dengan sebab kekecewaan. Jadi dekat sini defendant dan isteri dia bukanlah memungkiri kontrak tu, tapi kontrak itu dilepaskan dengan sendirinya melalui kekecewaan. Okay, seterusnya, Wani? Seterusnya yang ketiga adalah ketidakwujudan peristiwa yang menjadi asas kepada kontrak tersebut. Okey, satu perjanjian yang telah dibentuk adalah bergantung kepada satu keadaan lain ataupun peristiwa yang menjadi asas pembentukan kontrak tersebut. So kiranya kalau macam asas sesuatu kontrak itu tak dapat dilaksanakan, tidak berlaku, so jadinya dia boleh dilepaskan. Okey, sekiranya peristiwa tersebut tidak berlaku atau gagal menjadi kenyataan yang bukan berpunca daripada kemungkiran mana-mana pihak yang berkontrak, maka kedua-dua pihak adalah dilepaskan daripada melaksanakan kontrak itu atas sebab kekecewaan. Okey, kita tengok contoh. Kat sini contohnya Fiza dia membeli tiket untuk menyaksikan perlumbaan Formula 1 yang di litar antarabangsa Sepang. Perlumbaan tersebut terpaksa dibatalkan kerana berlaku wabak penyakit misteri di sekitar Sepang dan kontrak itu adalah batal berasaskan pada doktrin kekecewaan. Dia sebab asas kontrak tu dia tak dapat dilaksanakan walaupun tak berpunca daripada mana-mana pihak yang memungkiri kontrak tersebut. Jadinya dia boleh dilepaskan dengan sebab kekecewaan. Okey? Seterusnya kita tengok kes. Dalam kes Krell lawan dengan Henry, di mana sebuah bilik telah disewakan khas dengan tujuan menyaksikan upacara perarakan pertabalan King Edward ke-7. Harga bagi sewa bilik tersebut adalah $75. Okey, semasa kontrak dimasuki, defendant ni Henry ni dia telah menjelaskan $25 kepada plaintiff dan telah dipersetujui bahawa baki bayaran berjumlah $50 akan dijelaskan sebelum upacara diperarakan. Namun disebabkan raja jatuh pula sakit, so perarakan tu terpaksa dibatalkan. Plaintiff kemudiannya dia tuntut baki sewaan tersebut kepada defendant. Dan mahkamah memutuskan bahawa upacara pertabalan dan posisi bilik yang disewa merupakan perkara asas yang membentuk kontrak antara kedua-dua belah pihak. Oleh itu, apabila asas kontrak itu tak berlaku, jadi ianya membolehkan kontrak itu terbatal. Justru itu, walaupun kegagalan defendant untuk menyaksikan upacara berkenaan bukanlah disebabkan kemungkiran di pihak plaintiff, namun defendant ni dia boleh dilepaskan daripada kewajipan untuk menjelaskan baki sewaan tersebut kerana wujudnya doktrin kekecewaan dekat situ. Okey. Seterusnya. Okey, yang keempat, keadaan apabila pelaksanaannya menyalahi undang-undang akibat pindaan undang-undang atau arahan mahkamah yang boleh dikeluarkan dan sebagainya.
Okey, jika terdapat campur tangan kerajaan yang secara langsung melibatkan perkara asas dalam satu kontrak yang telah dimasuki oleh kedua-dua pihak dengan sempurnanya, maka kedua-dua pihak yang berkontrak itu adalah dilepaskan daripada obligasi masing-masing akibat kekecewaan. Okey, keadaan ini biasanya berlaku sekiranya kerajaan dia meluluskan apa-apa peraturan, permohonan ataupun undang-undang baru yang menyentuh perkara asas dalam kontrak tersebut. Suatu kontrak pada masa dibuat mungkin ianya sah, tetapi disebabkan pindaan oleh undang-undang, pelaksanaan kontrak adalah dilepaskan akibat kekecewaan. Okey, kita nak contoh kat sini. Contohnya Pustaka AZ dia berkontrak untuk membeli 1,000 naskah buku berjudul bacaan daripada Izzah. Buku itu perlu diserahkan dalam masa 3 minggu dan 2 hari kemudian kerajaan mengumumkan pengharaman buku bacaan dan kontrak batal akibat kekecewaan. Okeylah, macam dekat sinilah dia tak dapat melangsungkan perkara asas dalam kontrak tersebut disebabkan oleh undang-undang baru, oleh peraturan baru. Jadinya kontrak tersebut boleh dilepaskan dengan sebab kekecewaan. Next. Kita tengok dekat dalam kes Metropolitan Water Board versus Dicker and Co. Okey, pada tahun 1914, satu kontrak menyebut bahawa responden bersetuju untuk membina sebuah tangki air yang mengambil masa selama 6 tahun. Pada bulan Februari 1916, Kementerian Peperangan telah mengarahkan responden memberhentikan kerjaya dan beredar dari tempat pembinaan dan menjual peralatan-peralatan pembinaannya. Dan mahkamah telah memutuskan bahawa campur tangan dari badan kementerian merupakan satu keadaan yang menjadikan kontrak tersebut jika diteruskan semula adalah benar-benar berbeza dari asal. Maksudnya dekat sini, dia telah responden ni dia telah bersetuju untuk buat satu tangki air yang mengambil masa selama 6 tahun. Tapi tiba-tiba bulan Februari 1916 ni Kementerian Peperangan arahkan supaya responden ni okey, hentikanlah kerja semua. Okey, beredar daripada tempat pembinaan. Kiranya dia macam tak nak bagi membina lah kan. Jadinya kat situ mahkamah putuskan bahawa kontrak itu dia boleh dilepaskan lah dengan sebab berlakunya kekecewaan dekat situ. Okey, seterusnya. Apakah penyelesaian kepada kes kontrak mustahil? Okey, kontrak yang mengalami kekecewaan adalah batal dan tidak sah dan status ini disebut secara jelas dalam Seksyen 57 Subseksyen 2 Akta Kontrak 1950. Dan pada umumnya kekecewaan ini tidak memberikan hak untuk membuat tuntutan ganti rugi kerana ia tidak melibatkan kecuaian, penipuan ataupun pelanggaran perjanjian. Okey, dalam kes begini penyelesaiannya adalah mudah iaitu perkembalian seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 66 Akta Kontrak 1950. Menurut seksyen ini, mana-mana orang yang menerima apa-apa faedah di bawah kontrak yang tidak sah mesti menggantikannya atau membuat pempasan baginya kepada pihak yang memberikannya. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, prinsip di bawah Seksyen 66 ni dia terpakai dalam semua keadaan kontrak yang mengalami kekecewaan tertakluk kepada keadaan kes-kes tertentu yang lebih spesifik. Okey, menurut seksyen ini setiap pihak perlu dikembalikan pada kedudukan asal dengan mengembalikan semula segala harta, wang atau barangan yang pernah bertukar tangan. Okey, sebagai contohnya, kumpulan nasyid ikhlas berjanji untuk membuat persembahan di bawah kelolaan Evento Sendirian Berhad yang membayar 500 sebagai pendahuluan. Pada tarikh berkenaan, berlaku banjir kilat dan persembahan terpaksa dibatalkan. Maka kumpulan ikhlas perlu mengembalikan pendahuluan sebanyak 500 tersebut kepada Evento Sendirian Berhad. Sebab dia kena, walaupun ada kekecewaan, tapi kalau dia dah bayar duit, dia kena pulangkan lah, mengembalikan semula hak
kepada orang tersebut. Dan yang terakhir, terima kasih. Ada apa-apa soalan ke? Okey, kalau macam tu sekian saja perbentangan daripada kami. Good luck final. Assalamualaikum. Dah habis ke?